Assalamualaikum dan hai. Saya Hairil Hazhar. Saya Muhammad Tabah. Nama saya Husna. Saya Azka Izzatul. Saya Amin Husni. Saya Nur Elisa. Nama saya Muhammad Syah. Perubahan iklim adalah perubahan dalam pola iklim serantau dan global. Ianya berlaku dalam jangka masa yang panjang dari berdekad hingga berjuta tahun lamanya. Dan ianya semakin teruk dan mungkin lebih teruk dalam masa 10 tahun akan datang sekiranya permasalahan ini tidak ditangani dengan segera. Negara-negara perindustrian besar seperti China, Amerika Syarikat dan India adalah penyumbang gas rumah hijau iaitu karbon dioksida terbanyak yang menyebabkan punca pemanasan global. Di dalam video ini, kami akan mengupas isu perubahan iklim dan kaitan hubungan dengan agama, hubungan dengan manusia, kesan-kesan yang timbul dan juga peranan sains dan teknologi dalam menangani isu ini. Hubungan dengan agama. Agama Islam mengajar bahawa manusia telah diamanahkan sebagai khalifah di muka bumi untuk menjaga alam dengan sebaik-baiknya bagi mencegah perubahan iklim. Ini dapat dilihat melalui beberapa firman Allah SWT dalam Al-Quran yang memerintahkan manusia agar tidak membuat kerosakan di muka bumi dan mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan melalui alam. Peranan agama begitu penting bagi membimbing manusia menjaga ekosistem alam daripada kerosakan hasil dari tangan manusia itu sendiri. Seterusnya, mengekalkan hubungan baik dengan Tuhan, alam serta sesama manusia. Jika kita berbincang mengenai hubung kait manusia dan juga perubahan iklim, terdapat beberapa faktor yang besar yang kita dapat lihat. Yang pertama ialah kenaikan suhu di mana kepanasan yang melampau akan terjadi terhadap bumi kita dan juga keadaan cuaca yang tidak menentu. Dan yang kedua ialah keadaan cuaca yang ekstrim di mana akan berlakunya pencemaran udara dan juga perubahan terhadap ekologi vektor. Yang ketiga merupakan peningkatan paras air laut di mana ia akan membuatkan kadar alergi akan semakin meningkat dan juga memberikan impak terhadap kualiti air. Yang keempat ialah kenaikan paras CO2 di mana ia akan memberi impak terhadap rantai makanan dan kemerosotan alam sekitar. Dan etika sangat penting untuk kita mengambil iktibar di atas berlakunya perubahan iklim ini. Antaranya ialah nilai bertanggungjawab. Alamnya kurniaan Allah untuk kita sama-sama menjaga dan mengelakkan kebinasaan bagi kegunaan generasi akan datang. Seterusnya ialah bersyukur. Setiap ciptaan Allah ini sempurna dan saling melengkapi antara manusia, tumbuhan dan haiwan. Maka kita mestilah mengekalkan keseimbangan ekosistem untuk menjamin kehidupan yang sejahtera. Selain itu ialah nilai bersatu padu. Pelbagai inisiatif pihak berkuasa untuk mengatasi perubahan iklim, maka kita mestilah terlibat sama bagi menjayakan usaha ini. Akhir sekali ialah berhemah. Islam turut mengajar kita hidup secara bersederhana untuk mengelakkan pembaziran dalam penggunaan sumber alam. Antara peranan sains dalam kehidupan dapat kita lihat daripada penggunaannya seperti ilmu sains dan reka cipta dalam penciptaan telefon pintar, ilmu sains dan seni dalam mereka bentuk bagi sesuatu produk, kemudian sains dan matematik dalam mengaitkan ilmu hisab dan kehidupan, dan yang terakhir adalah ilmu sains dan kesihatan yang mana ini amat penting untuk tujuan perubatan. Walau bagaimanapun, sains juga memberikan impak negatif kepada alam yang mana kesan tersebut menjadikan bumi mengalami perubahan iklim yang sangat ketara pada masa kini. Oleh hal yang demikian, langkah pencegahan haruslah diambil kira dari sudut sains agar perubahan iklim dapat dibendung supaya ini tidak menjadi lebih kritikal yang boleh menyebabkan kepupusan sesuatu makhluk. Antara langkah yang boleh diambil ialah dengan memastikan kesemua kilang mempunyai penapisan sisa buangan sebelum membuang bahan tersebut. Seterusnya, penggunaan satelit sebagai alat untuk mempelajari aktiviti-aktiviti iklim di bumi dan juga penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui seperti tenaga nuklear amatlah diutamakan kegunaannya supaya kelestarian alam dapat dijamin. Dan yang terakhir adalah penggunaan bahan bakar untuk kenderaan yang tidak melepaskan gas-gas berbahaya digalakkan penggunaannya seperti kegunaan kenderaan yang menggunakan tenaga elektrik. Kesan positif terhadap perubahan iklim antaranya dapat meningkatkan kebajikan manusia, dapat mengurangkan kes kematian dan juga dapat meningkatkan teknologi. Kesan negatifnya pula berlakunya pemanasan global dan membentukkan rumah hijau yang mengganggu ekosistem dan hasil pertanian. Tambahan pula bencana alam seperti banjir, taufan, kemarau dan juga pembakaran hutan yang kerap berlaku. Secara kesimpulannya, perubahan iklim adalah perubahan dalam pola iklim serantau dan global. Ia adalah fenomena yang berlaku dalam jangka masa yang panjang. Islam telah mengajar khalifah di muka bumi untuk merawat,
memelihara dan memulihara bumi. Ilmu sains telah membawa kesan yang baik kepada perubahan iklim seperti penggunaan satelit cuaca dan tenaga bersih. Kita sewajarnya membantu semua negara untuk beradaptasi dengan perubahan iklim yang sudah terjadi dan yang akan makin parah di masa hadapan.